Hai murid-murid, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Cikgu doakan murid-murid agar sehat dan gembira bersama keluarga tercinta. Bersama lagi dengan Cikgu Jurazul Fazli di dalam subjek Pendidikan Jasmani tahun 4, Unit 7, Keselamatan diutamakan, tajuk Bijak bertindak. Murid-murid jangan lupa klik subscribe dan tekan lonceng agar tidak ketinggalan info pembelajaran terkini. Standar pembelajaran pada hari ini adalah 1.12.1 melakukan reaching rescue dengan menggunakan alatan yang terdapat di persekitaran kolam. 2.12.1 menerangkan kesesuaian peralatan yang boleh digunakan untuk reaching rescue. 2.12.2 menerangkan posisi badan yang selamat semasa melakukan reaching rescue. Dan 5.2.2 melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran dengan yakin. Rujukan utama pembelajaran kita pada hari ini adalah buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesehatan tahun 4. Murid-murid boleh merujuk muka surat 50 dan 51. Adakah murid-murid tahu apakah itu reaching rescue? Reaching rescue merupakan teknik menyelamatkan mangsa lemas di air yang berada dekat ataupun berhampiran dengan tepi kolam. Contohnya, menghulurkan ataupun melemparkan apa-apa alat bantuan yang terdapat di sekitar kawasan yang boleh digunakan untuk menyelamatkan mangsa lemas. Antara alatan menyelamat yang boleh digunakan adalah seperti alatan panjang, contohnya kayu panjang, tali, dan juga pul kolam. Selain itu, alatan napungan juga boleh digunakan untuk menyelamatkan mangsa lemas, contohnya alat papan keribas, pelampung, pool noodle, jaket keselamatan, dan banyak lagi alatan terapung yang lain yang boleh digunakan. Alatan napungan ini membolehkan mangsa berpaut ataupun mengapungkan badan pada alatan tersebut bagi mengelakkan ia tenggelam dan juga lemas di dalam air. Murid-murid, jom kita belajar teknik reaching rescue dalam menyelamatkan mangsa lemas. Yang pertama, kenal pasti kedudukan mangsa lemas terlebih dahulu. Kemudian, ambil alatan bantuan yang terdapat di sekitar kawasan. Seterusnya, campakkan ataupun lemparkan alatan tersebut ke arah mangsa. Langkah yang ketiga adalah pastikan alatan menyelamat itu sampai tepat ke arah mangsa. Rendahkan sedikit kedudukan badan penyelamat agar kedudukannya stabil dan tidak terjatuh apabila menarik mangsa nanti. Langkah yang terakhir adalah sebaik saja mangsa berpaut pada alatan tersebut, tarik mangsa itu dengan segera ke tebing kolam yaitu tempat yang selamat. Pastikan pegangan tali tidak terlepas. Saya akan terangkan tajuk dia reaching rescue macam mana kita nak gunakan peralatan untuk menyelamat apabila ada mangsa yang lemas di dalam air. Antara peralatan Action. Okey, sekarang saya tunjukkan teknik-teknik menyelamat menggunakan tali. Pertama sekali kita perlu tahu macam mana teknik kita nak menggulung tali apabila kita baling nanti dia tidak bersimpul. Okey, pertama sekali kita regangkan tali bagi tegang, and then kita akan buat simpulan. Pastikan tangan kamu dan jari macam ini sebab kita tak nak tali tersimpul apabila kita baling kepada pemangsa. Okey, tengok teknik dia. Okey, teknik seterusnya kita akan gunakan pelampung. Okey, sama juga di bahagian hujung ini kita akan pijak. Okey.
Pelampung kita akan balik kepada mangsa sama seperti kayu tali tadi ya. Yang ketiga, kita boleh gunakan kayu. Okay. Kayu ni kita gunakan untuk menyelamatkan mangsa lemas yang dekat. Ya. Okay. Cara-cara gunakan, kita hulurkan kepada mangsa, tapi pastikan keadaan kita dalam keadaan menerap. Okay. Kita hulurkan kepada mangsa. Selepas mangsa mencapai, kita boleh tarik mangsa ke tebing. Sekarang penyelamat akan menggulung tali untuk menyelamatkan mangsa. Satu tali kita letak di bawah, pijak menggunakan kaki. Dan yang kedua, bongkokkan badan. Hayunkan tangan untuk baling tali kepada mangsa. Apabila mangsa dah capai tali, penyelamat akan tarik mangsa ke tebing dan pegang tangan supaya mangsa tidak tenggelam. Penyelamat akan membawa mangsa naik ke darat dengan menyilangkan tangan dan tarik ke atas. Yang kedua, kita akan menggunakan kayu. Kita akan tengok macam mana teknik-teknik menyelamat menggunakan kayu. Di ujung sana adalah mangsa dan di sebelah saya adalah penyelamat. Penyelamat akan menerap dan menghulurkan kayu kepada mangsa. Apabila mangsa dah pegang bahagian ujung, penyelamat akan tarik ke tebing dan terus memegang tangan. Kiri. Teknik seterusnya kita akan gunakan pelampung. Sama juga di bahagian hujung ini kita akan pijak. Pelampung kita akan baling kepada mangsa sama seperti kayu tali tadi ya. Murid-murid, seterusnya kita rujuk soalan yang terdapat di dalam buku teks muka surat 50, yaitu nyatakan alatan lain yang boleh digunakan untuk menyelamatkan mangsa lemas selain alatan yang ada di kawasan kolam renang. Jadi alatan itu mestilah ringan dan juga boleh terapung. Contohnya seperti tong ataupun botol plastik, kain seperti tuala, baju, bola dan juga batang penyapu boleh digunakan. Seterusnya, mari kita jawab soalan yang terdapat di dalam cabar minda. Mengapakah kita tidak boleh terus terjun ke dalam kolam untuk menyelamatkan mangsa lemas di air? Walaupun kita tahu berenang, tetapi untuk menyelamatkan mangsa perlulah latihan yang khusus di dalam menyelamatkan mangsa di air. Biasanya, mangsa akan berasa panik dan takut, jadi dia akan berpaut ataupun mencapai apapun yang dia lihat. Oleh itu, dalam keadaan ini akan membahayakan penyelamat.
Dibimbangi, penyelamat itu bukan sahaja tidak dapat menyelamatkan mangsa, malah turut lemas. Ini terbukti, terdapat banyak kes di mana anggota penyelamat sendiri turut lemas semasa menyelamatkan mangsa lemas. Jadi kita tidak ingin perkara sebegini berlaku. Jadi apa yang perlu kamu lakukan adalah kamu perlu meminta bantuan orang yang berada di persekitaran ataupun kamu coba membantu dengan menggunakan alatan yang ada di sekitar kawasan.